السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين، شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Pelita Penuntut. Bulan lepas saya datang. Bulan lepas saya datang ke tak? Datang. Tak ingat. Saya pun tak ingat datang ke tak. Ada catat tak? Dekat mana? Tak jumpa. Jumpalah. Saya datanglah bulan lepas. Yang bulan 12 saya tanda yang bulan 12. Bulan 1 tak tanda. Saya datang. Baik. Qala قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين. Wajiblah atas orang-orang yang Islam itu menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia, yakni dengan ilmu tersebut, akan barang yang jatuh baginya pada kelakuannya. Barang mana kelakuan ada ia. Jadi sambungan di bawah tajuk, di bawah fasal satu ceraian menyatakan hakikat ilmu, fiqh dan kelebihannya. Bersandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bermula menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan atas tiap-tiap orang Islam. Berdasarkan hadis itu, maka kata musannif pengarang, maka wajib atas tiap-tiap orang Islam dia menuntut ilmu
ilmu yang sekira-kira jatuh kelakuannya pada jatuh dengan dia pada satu-satu kelakuan. Yakni wajib dia mencari ilmu yang sekira-kira yang perkara dilakukan olehnya setiap hari. Kat mana dia jatuh? Kalau dia jatuh dalam urusan jual beli, maka dia perlu mempelajari, wajib mempelajari ilmu berkaitan jual beli. Kalau dia jatuh dalam masalah ibadat mengerjakan haji dan umrah, maka wajib ke atas dia mempelajari mengenai ibadat tersebut. Kalau jatuh dia pada masalah memilih pemimpin, maka wajib dia mencari ilmu memilih pemimpin yang betul macam mana. Kalau dia hendak buang air, berlaku tak atas kita? Berlaku. Maka wajib kamu mencari ilmu nak buang air. Semua kelakuan yang sekira-kira jatuh kita ke atasnya, maka wajib kita mempelajari ilmu tersebut. Kita nak memelihara kucing, contoh. Wajib kita mempelajari ilmu nak pelihara kucing. Apakah hak dia? Tahap mana hak dia? Tahap mana kita boleh pukul dia? Tahap mana kita sekira-kira kena jaga dia? Tak. Macam mana kalau kita nak kurung, setakat mana boleh kurung? Ilmu berkaitan dengan dia. Apa-apa kelakuan kita yang jatuh pada satu-satu keadaan, wajib kita belajar terlebih dahulu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu imam kepada kelakuan ataupun amalan. Amalan itu kelakuan. Kita nak pakai, nak sembahyang. Tadi ada depan saya masa kita sembahyang tadi. Biarlah tak tahu, mungkin dah turun dah dia. Terselok ni. Baju sembahyang maghrib tadi. Pakai seluar jeans, minta maaf. Baju t-shirt. Masa dia rakaat kita masbuk, kita lewat dah masuk rakaat yang kedua. Kita tengok di saat dia sujud, terselok belakang. Depan haji tadi dah. Nampak lurah punggung dia. Batal sembahyang. Wajib kamu belajar cara nak tutup aurat. Jangan buat mudah-mudah. Kalau dia tak keluar pun kita fikir banyak kali nak tegur tak, nak tegur tak. Berani nak tegur orang lain, tak berani lagi. Tak ada kekuatan. Yang sepatutnya kita tegur. Allahu Akbar. Sebab itulah dalam masalah ni kita senantiasa beritahu. Senantiasa beritahu kerana apa? Kerana senantiasa berulang di hadapan kita keadaan yang sama. Allah kasihan turun daripada rumah. Mari ke surau nak sembahyang. Tiba-tiba balik, habis waktu maghrib, Allah letak atas dia dosa. Kasihan kerana kecuaian. Kecuaian diri sendiri. Cuai serah pada Allah. Kalau kita dah betul-betul berhati-hati, tiba-tiba terlepas juga perkara yang boleh membatalkan sembahyang tanpa disedari, itu serah kepada Allah. Kalau kita tak tahu sampai akhirnya serah. Tetapi kalau kerana kecuaian, wallahu a'lam, cuma biasanya diambil kira oleh Allah kesalahan yang kita lakukan atas dasar kecuaian. Seumpama orang yang tak reti belajar Al-Quran, baca Al-Quran, makhraj, tajwid, hama 40, hama 50, tak reti lagi. Sedangkan malam Jumaat sibuk nak baca surah Yasin. Apabila berlaku kematian, dia juga antara orang yang membaca Al-Quran, sebanyak nak khatam Al-Quran. Tetapi dia tidak betul bacaan kerana kecuaian. Yakni sepanjang berpuluh-puluh tahun Allah berikan kehidupan, dia tidak mengorbankan sebahagian masa untuk belajar. Yang itu tidak ada kemaafan. Sebab itu kata ulama, orang yang tak belajar tiba-tiba membaca dalam keadaan salah tetap dikira berdasar. Walaupun kesalahan itu tidak disengajakan. Dia tak sengaja. Jadi wajib kita belajar ilmu yang sekira-kira jatuh kelakuan kita ke atas satu-satu keadaan. Seumpama orang memelihara anjing berapa minggu lepas dah,
Surat khabar metro kan. Pak Min ke apa nama dia tak? Yang memelihara anjing sebanyak 700 ekor. Kat mana? Kat Terengganu ke? Kat Terengganu ke kat mana? Patah Timur lah. Tapi rasa-rasa bukan Kelantan. Rasa-rasa. Tak. Bukan nak bela negeri Kelantan. Tidak. Tak. Tapi masalah ni biarlah. Berlaku di Malaysia. Yang memelihara tersebut orang Islam. Dia sendiri mengaku, dia kata orang kampung masyarakat dia pandang serong dah terhadap dia. Ditulis dalam surat khabar metro tu. Orang kampung pandang serong, saya tak kisah walaupun orang kampung pandang serong. Jangan terkejut, dia kata, kalau saya jaga anjing saya mandikan anjing saya sampai tahap saya tidur dengan anjing saya. Orang pandang serong biarlah. Orang yang pandang dia melakukan benda salah, dia anggap orang pandang serong. Ini masalah. Sedangkan orang pandang tu betul dah, kita tak betul. Tiba-tiba kita rasa kita betul, pandangan orang tak betul, lalu kita menuduh orang memandang kita dengan pandangan serong. 700 ekor anjing, 100 ekor kucing, dia kutip tepi jalan. Cuma beza dia dengan Vietnamnya, kalau dia tu dia ambil jaga, kalau Vietnam rebuh buat tamiah habis dah. Dah kucing dengan anjing tu sahaja. Dia ambil pelihara. Lalu ada komen seorang ustazah, Dr. Siti M, tak kira lah Siti apa. Bawah tu jadi wartawan dia ambil apa dia ni, dia ambil penerangan, pencerahan daripada Dr. Siti M tu seorang ustazah. Tak. Jadi ustazah sebut hukum memelihara anjing kalau bertujuan maka hukumnya harus seumpama bertujuan untuk memburu dan memelihara, menjaga keselamatan atau ternakan atau tanaman. Betul tak? Manakala Pak Min dia memelihara anjing kerana terlalu sayang dengan anjing dia. Setakat tu. Tak beritahu halal ke haram ke, dia beritahu harus yang mula-mula kerana tujuan Pak Min pelihara, dia tak jawab. Kemudian dia bawa pula manakala Ashabul Kahfi juga ada seekor anjing. Pelihara seekor anjing. Jadi mana hukum? Hukum memelihara anjing itu mana? Kalau difahami dengan artikel tersebut, harus bahasa atas sekali yang dia tulis, harus. Kemudian dia bawa kisah Ashabul Kahfi, seolah-olah boleh memelihara anjing. Ya Allah, orang minta pandangan ahli agama, tiba-tiba ahli agama menyembunyikan kebenaran. Ashabul Kahfi itu wallahu a'lam, dia bukan syariat Nabi Muhammad. Nombor 1. Syariat orang dulu banyak berbeza dengan syariat yang sekira-kira syariat umat Nabi. Contoh antara kalau pakaian terkena najis, syariat umat terdahulu kena potong, tak boleh basuh. Kena najis, kena potong baju pakaian. Manakala syariat Nabi Muhammad beri keringanan, boleh basuh. Nak melakukan ibadat hanya boleh dilakukan di rumah-rumah ibadat. Umat Nabi Muhammad, waja'alna likulli ardin tahura. Kami jadikan setiap bumi ini bersih. Likulli masjidin tahur. Ada hadis tu nak beritahu tempat sujud ataupun tempat sembahyang, mana-mana muka bumi boleh kita sembahyang. Nak sembahyang tepi pantai pun boleh, nak sembahyang atas kapal terbang pun boleh. Nak sembahyang tak kira kat mana. Dalam kebun kita boleh, tengah sawah pun boleh. Dalam kandang harimau pun boleh. Kalau harimau tak ada, ada harimau sembahyang dalam tu. Boleh semua tempat. Manakala umat terdahulu hanya rumah ibadat. Kalau nak sembahyang kena mari masjid seolah-olah. Sembahyang kat rumah tak sah. Jangan buat hujah dengan anjing. Nama kalau tak silap kitmir. Anjing kepada Ashabul Kahfi. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Maksud hadis. Sesiapa yang memelihara anjing. Bukan bertujuan untuk memburu dan menjaga
tanaman. Dalam hadis lain menyebut menjaga ternakan. Maka kurang pahalanya setiap hari sebanyak 1 qiraat. Di dalam hadis lain pernah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertanyakan kepada Nabi, apabila Nabi mengatakan sesiapa yang solat jenazah, yang solat ke atas seorang yang mati, maka ia memperoleh 1 qiraat pahala. Dia dapat 1 qiraat. Kata Sayyidina Umar tanya, 1 qiraat banyak mana ya Rasulullah? Kata Nabi, sebesar bukit Uhud. Yang ni pula kurang 1 qiraat. Banyak mana? Kurang pahala dia setiap hari sebesar bukit Uhud. Orang pelihara anjing. Wallahu a'lam, itu mungkin seekor. Kalau banyak ekor, lagi banyaklah kurang pahala dia. Lalu ulama kata, sesuatu yang mengurangkan pahala adalah perkara yang haram di sisi agama. Kalau tak haram, Allah tak akan kurangkan pahala dia. Allah sapuh pahala setiap hari sebesar bukit Uhud. Siapa setiap hari sebesar bukit Uhud? Kalau dia pelihara anjing, bukan bertujuan untuk memburu, bukan bertujuan untuk menjaga tanaman atau binatang, bukan bertujuan untuk menjaga keselamatan harta atau diri. Tak jawab Allah kesiannya. Sebab tu ulama kata, wajib kamu belajar. Ilmu yang sekira-kira jatuh kelakuan kamu ke atasnya. Seumpama orang tadi dia nak pelihara anjing, belajar dahulu boleh ke tak? Sehingga kan orang nak beli anjing dia kata saya tak jual, saya sayang. Ada orang nak beli 100 ekor. Nak jual anjing tu hukum macam mana pula? Tapi dia tak jual. Barang mana kelakuan ada ia. Kerana bahawasanya seorang yang Islam itu tak dapat tidak baginya daripada sembahyang, maka wajib atasnya menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh baginya di dalam sembahyang, dengan qadar barang yang membawa ia dengan dia akan fardu sembahyang. Seumpama dia kata orang yang melakukan sembahyang, maka dia wajib mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan sembahyang yang dilakukan. Nombor 1, syarat sembahyang. Syarat wajib. Tak apa, syarat sah sembahyang. Kemudian dengan rukun sembahyang. Kemudian dengan perkara yang membatalkan sembahyang. Itu paling tidak yang wajib kita kena belajar apabila seseorang hendak melakukan sembahyang. Seumpama orang perempuan selepas selesai sembahyang, tengok-tengok ada 3 urat rambut keluar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan dia, Assalamualaikum. Rambut kat keluar 3 urat. Masa beri salam. Dia keluar. Masuk semula. Macam mana? Batal kata ulama. Kena sembahyang semula. Manakala sembahyang tadi sia-sia, tidak dapat pahala. Cuma sembahyang dia kena sembahyang semula. Dengan qadar bacaan dia baca Fatihah, dengan dia selawat pada Nabi, dia zikir, dia tahmid sebagainya, dapat pahala. Kerana tidak disengajakan. Tetapi sembahyang tetap batal, tidak sah batal, maka kena sembahyang semula. Tu lah, kena belajar satu per satu. Susahlah hari ni, ya Allah. Ada seorang dia cerita kat kita masalah menutup aurat. Apabila dia tegur saudara dia, adik dia tegur, kamu aku tengok pakaian kamu ya Allah, pakai baju t-shirt nipis sampai nampak baju dalam, bercakap dengan abang ipar, kan duduk walaupun dalam rumah dengan ipar-ipar, itu seumpama orang asing. Lalu jawab saudara dia yang lebih muda umurnya, dia kata tak payah nak ajar aku.
jaga, tak payah nak ajar banyak-banyak. Tak nak dengar. Sebut macam tu. Kalau kalau nak uh, kalau nak ajar lagi, saya nak menjerit kuat-kuat. Siapa tahap tu nak betulkan benda agama. Tak boleh nak terima. Kalau ajar juga tak boleh, tak boleh pakai macam ni. Wah! Nak menjerit macam tu kalau boleh. Jadi gila dah. Nak tegur benda yang sekira-kira haram supaya dia kembali kepada syariat agama Islam. Wujud sampai tahap tu lah masyarakat tak boleh ditegur. Ada yang semata-mata kamu jaga anak isteri kamu, tak payah nak jaga keluarga aku, tengok. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di sebahagian di kalangan kamu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh benda-benda yang kebajikan dan menghalang daripada benda mungkar. Kena ada. Mar'ai minkum munkara. Sesiapa yang melihat satu-satu kemungkaran, maka hendaklah dia ubah. Kata Nabi dengan tangan. Kena ubah. Selagi tak berubah, kena beritahu lagi. Ada orang dia tanya, boleh tak Ustaz, saya tegur isteri saya, ataupun saya tegur, tak kira siapa-siapa pun, 2 kali saya tegur, ataupun 3 kali cukup dah, 3 kali tak banyak tu. Jadi saya tak payah tegur lah. Kira-kira kalau dia buat salah pun, maka saya rasa saya lepas di akhirat. Kata ulama tidak. Selagi kamu tengok benda muka, kamu kena ubah. Hari ini kamu tegur, tidak berubah, esok tegur lagi. Tak berubah. Lusa. Kamu tengok benda muka tak? Benda muka lagi. Kena tegur pula. Hadis tu beritahu tengok muka tegur. Tak kira lah berapa lama pun benda itu berulang. Jaga ya Allah. Tetapi paling tidak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Guru kita pesan, dia kata, kita akhir zaman ni paling tidak, Ustaz Aziz buat apa? Paling tidak dia kata, kita dapat jaga anak isteri kita daripada maksiat pun, alhamdulillah dah. Orang lain setakat kita beritahu sahaja. Kita bukan ada kuasa. Dah. Lainlah. Kalau contoh Putrajaya berubah, orang beri syarih kat saya untuk cegah muka, sedaplah kita. Tak, beri lencana, ni, ambil nak cegah benda muka. Baru sedap, beri gari 10 gari ada kat pinggang. Baru sedap lah. Sekarang kita tak boleh, lebih-lebih orang belasah balik kita. Jadi sekadar beritahu setakat mampu, tak boleh. Yang penting anak isteri. Jangan sampai kalah dengan anak dan isteri. Saya pergi kuliah di Putrahai. Ada seorang hamba Allah. Dia mengadu. Dia kata, Ustaz, anak saya ni apabila dia masuk universiti, dia balik, ya Allah, pakaian dia walaupun dia pakai tudung, saya boleh mengatakan dia tak tutup aurat. Saya sendiri, dia kata. Dia sendiri, ayah. Dia kata anak dia. Pakaian ketak, seluar ketak, pakai tudung. Jadi saya dah tahu dah, saya tegur juga, tegur, tetapi dia buat macam mana Ustaz saya dengan Allah? Kita tanya masa budak-budak dulu tegur tak? Dia kata dah tegur dah masa budak-budak. Okey dah, tiba-tiba bila masuk dia terpengaruh dengan rakan-rakan di sana, akhirnya pakaian dia berubah. Jadi kita kata sekadar mampulah. Kalau kita mampu dengan sekadar mampu orang dewasa ni nak pukul payah dah. Tak. Kalau pukul lari daripada rumah pula. Jadi sekadar nasihat. Nasihat marah sikit, nasihat marah. Kalau dia tiba-tiba tak ikut juga, mudah-mudahan kita dilepaskan oleh Allah akan tanggungjawab tersebut. Tetapi minta jauh.
Saya kata kebiasaan kalau orang betul dia asuh anak dia bermula daripada kecil. Kebiasaan anak dia akan jadi elok semasa dewasa. Adalah benda yang tak kenal. Kemungkinan kita suruh tutup saja. Tutup ni pakai macam ni tutup. Tak beritahu apa kelebihan tutup, tak beritahu apa kemudaratan buka. Cara kita nak asuh anak dengan perkara-perkara agama kena beritahu. Adik kalau buka ni dosa besar. Beritahu. Allah murka, Allah marah, Allah bakar dalam api neraka. Masa budak-budak dimasukkan sedemikian insya-Allah bila dewasa dia ingat. Ni kita suruh tutup. Nak keluar tutup Begitu jelah setakat tutup jelah. Pakai tudung tu, tutup. Sekarang ni trend tudung 3 lapis pula. Nak serupa kuih lapis tu. Tudung apa nama dia? Tudung jenama apa yang 3 lapis lah, warna-warni tu. Haji? Farida ke apa? Hari ni lama dah. Jadi hari tu dah orang tak beli mana dah. Yang Farida ke apa pula? Yang terbaru. Tak. Yang terbaru ni yang 3 lapis tak? Pernah tengok tak? Kecil. Setakat ni. Kerana terlalu banyak dilapis-lapis, jadi kain dia jadi kecil. Dia lapis banyak sangat. Nah, setakat ni sahaja. Kemudian dalam bentuk renda-renda begitu, yang bawah biru, yang tengah merah, yang atas hijau. Tak kira. Ni pakatan mana, tak tahulah. Hijau biru campur belakang. Tetapi hakikatnya, ya Allah tabarakallah, ini bukan cara orang Islam menutup aurat. Orang yang buat fashion macam tu menyesatkan orang Islam sahaja. Mereka hanya mencari keuntungan. Nombor satu, kecil dari sudut salah. Kalau orang yang mereka fashion tu dengar, kalau dengar tip kita ni, harap-harap ubah fashion dia. Nombor dua, terlalu menarik perhatian. Warna yang terang-terang, pelbagai color. Nah, orang akan tengok siapa? Mula tengok tudung, lepas tu tengok tuan. Kemudian tengok tubuh dia. Habis. Scan habis, dia dah tengok. Dia scan habis. Tak puas hati. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Betulkan semula lah. Kita ni macam-macam. Cuma satu lagi nasihat lah. Nasihat tuan-tuan. Nak berguru, jangan dengan seorang guru. Itu nasihat saya. Dan jangan ta'asub dengan seorang guru. Tolong. Di Malaysia pernah berlaku kalau tak silap tahun 90-an. Zaman Ustaz Ash'ari Al-Arqam. Ingat tak? Ingat tak zaman tu? Saya jumpa dengan anak murid tua dia di Bukit Kuda, Surau Bukit Kuda, Kelang. Dia kata, Ustaz, saya pernah belajar dengan Ustaz Ash'ari. Ustaz Ash'ari ni ilmu dia ni memang hebat. Dan masa tu pidato ceramah kuliah dia orang lain tak dapat tandingi. Kehebatan dia berkuliah dan sambutan yang sekira-kira orang lain tak mampu nak tandingi. Sebagaimana orang sambut dengan ceramah dia. Hebat. Tiba-tiba orang yang tengok seorang guru yang hebat, lama-kelamaan orang ikut dia. Ke sana ke akhir sekali di kampus Sungai Penchala, orang dah seolah-olah apa yang dia kata semuanya betul. Dah terlalu ta'asub. Siapa tahap gelar Abu Ya kan? Ayah saya. Ya Abu Ya tu jadi ayah dia. Soalan siapa tahap tu. Tiba-tiba dia kata, mengapa Ustaz Ash'ari tak? Ash'ari kan? Ash'ari Al-Arqam kan? Yang terseleweng, dia kata hasil daripada orang bawah dia terlalu memuja, memulia dan mengagungkan dia. Orang angkat dia, orang ra'i melebih-lebih. Sampai satu tahap, wallahu a'lam, tetapi seolah-olah dia terangkat dengan puji orang, dengan kemuliaan yang orang angkat dia rasa dia cukup mulia, akhirnya dia tersimpang. Antara sebab. Apabila dia tersimpang, orang yang ikut dia juga turut tersimpang. Kenapa? Seorang tu guru. Orang, tuan-tuan, jangan guru. Sebab tu kalau kita tengok ulama dahulu, Imam Syafi'i berbelas-belas orang untuk guru dia.
Fiqh dengan tok guru ni, tafsir dengan tok guru ni. Dia tak guna seorang guru. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dak kira lah imam-imam mana yang terdahulu semuanya dengan guru yang ramai. Kalau saya tuan-tuan tiba-tiba rasa tak berapa betul, rujuk guru lain. Itu cara dia. Tak puas hati lagi, rujuk seorang lagi. Tak puas hati, rujuk seorang lagi ustaz. Sampai puas hati. Itu cara kita. Jangan dengan seorang guru. Oh, apa pelik lah. Tak. Dan wajib pula atasnya menuntut akan ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang-barang yang lain lagi dengan kadar yang membawa ia dengan dia akan sekalian yang wajib-wajib. Jadi kata dia, wajib kita tuntut ilmu atas kadar yang sekira-kira tadilah kita jatuh ke atasnya. Tak kira lah yang mana sekalipun. Tak, cara kita berpakaian macam mana sekira-kira cara menutup pakaian yang betul. Seumpama orang perempuan tangan. Susah nak cari ni. Nah, baju kurung ni ya. Baju kurung. Yang pakai stocking tangan dalam. Jarang-jarang saja kita jumpa. Yang baju kacing terus ataupun yang baju dia letak getah macam tu kan. Tu baju yang selamat. Manakala gini tak selamat. Berlaku dah di atas rumah kita, berlaku. Kalau saya tak tegur, rasa tanggungjawab untuk menegur. Kalau kena atas diri kita, itulah tujuan kita datang belajar. Nak baiki diri. Nak baiki anak isteri kita. Tak. Itu masalah. Ya Allah. Itu contoh tangan. Yang tak pakai stocking keluar rumah, perempuan. Cuba tanya, aurat setakat mana? Oh, aurat orang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Boleh jawab. Walaupun yang pakai skirt pendek boleh jawab macam tu. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Cikgu-cikgu, kadang-kadang ustazah sendiri setengah-setengah. Tak jaga ni. Hari ni kita belajar bab sifat kidam. Allah wujud kidam baqa'. Allah kidam, tidak ada permulaan, baqa' dengan kekal. Tangan ni cikgu, ustazah. Nak berhati-hati. Allah Akbar. Nak cari redha Allah. Kata ulama, la tahkiranna minat ta'ati syai'a. Jangan sekali-kali kamu memandang remeh dengan satu-satu ketaatan, walaupun ketaatan itu kecil sahaja di pandangan mata masyarakat. Kerana kamu tak tahu, boleh jadi di sebalik ketaatan itu ada redha Allah. Jangan kamu memandang ringan dengan satu-satu benda mungkar. Contoh. Kerana kamu tak tahu di sebalik mungkar tersebut kemungkinan ada murka Allah. Tak tahu. Kita buat benda kecil mungkin ada redha masuk surga. Seumpama pernah Nabi ceritakan seorang perempuan yang murah, yang tak bermaruah, seorang pelacur yang sekira-kira beri minum kepada seekor anjing, yang akhir kesudahannya Allah letak dia dalam syurga. Nak beritahu jangan pandang walaupun dengan satu amalan yang remeh. Nampak remeh je taat, jangan kamu buat mudah-mudah. Begitu juga dengan maksiat. Kalau orang perempuan dan baju selain pada tu, baju kebaya. Minta maaf, ada payah pakai baju kebaya. Baju kebaya begitu tidak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Tak kena dah baju kebaya. Semua pakai seluar pendek dah sekarang ustaz. Saya tak kena baju kebaya. Baju pengantin macam mana? Haji? Imam tu semangat rasa nak cari imam lain. Biar akak dia pula kahwin. Dia nak kahwin ke orang lain rasa semangat kena seorang lagi ni. Dia kata. Pengantin. Ya Allah. Doa pun tukar takir dah. Rabbana. Tak ingat dah. Pengantin comel sangat. Terlebih cantik. Ya Allah. Itu satu hal.
Terlalu banyaklah sekira-kira kesalahan dalam bab berpakaian nombor satu. Kerana bahawasanya barang yang boleh sampai dengan dia kepada menunaikan yang wajib itu adalah ia wajib juga. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Perkara yang tidak sempurna kewajipan melainkan benda yang tak wajib. Maka benda yang tak wajib pun jadi wajib. Seolah-olah kita nak bawa kereta. Kalau tak ada petrol, kena beli petrol. Kalau tak ada kereta pun boleh bergerak. Yang wajib kalau tak sempurna melainkan dengan dia, maka kamu kena guna yang tak wajib tadi, dah jadi wajib ke atas kamu. Ambil wuduk, wajib ke tak? Tak wajib. Tak. Tetapi apabila nak menunaikan sembahyang, wajib tak ambil wuduk? Jadi wajib dah. Ni yang dia kata. Perkara yang asalnya tak wajib, tetapi naknya menyempurnakan kewajipan, maka yang tak wajib tadi menjadi wajib. Dengan dalil tersebut, kaedah fiqh tersebut juga, ulama kita di Malaysia menghukumkan wajib mengundi. Sebab nak pilih pemimpin, nak pilih pemimpin yang betul, yang benar, nak letakkan Islam tepat paling atas, wajib ke tak? Wajib. Tak boleh nak biarkan orang buat suka hati sahaja. Maka satu-satu sahaja jalan di Malaysia. Kata ulama kita di Malaysia ni, nak cara satu je nak latih pemimpin, dah ada sistem macam tu dah. Nak guna sistem lain tak boleh dah. Kalau buat sistem lain, jawab dia ni lah semua. Ikut saluran ni sahaja kena ikut. Nak buat macam mana? Walaupun yang asalnya tak ada mengundi, tetapi benda yang tak ada ni untuk menyempurnakan kewajipan kata ulama jadi wajib juga. Allahu Akbar. Saya pelik juga orang yang tak nak mengundi. Dia kata tak payah mengundi. Jadi saya fikir satu je, saya orang Kelantan. Jadi negeri Kelantan nak suruh balik ke macam mana? Gitu ya saya fikir. Kalau tak mengundi, suruh semula lah jawab dia. Sebab orang latihkan ketua negeri di negeri Kelantan melalui mengundi. Nak suruh balik, fikir sendiri ya. Di Turki, puluhan tahun sekular memerintah. Sekarang parti kebajikan Islam dapat memerintah melalui apa? Melalui apa? Fikir sendiri ya. Kalau tak sampai sekarang, sekular memerintah sampai sekarang, nak azan pun susah, sampai sekarang nak tutup aurat pun dikira salah. Kalau tak nak mengundi di Turki. Jadi fikir sendirilah. Kalau nak jawapan kemah lagi, tanya ulama-ulama Malaysia lain pula lah. Kita ni cak ayam sahaja. Suruh fikir begitu je lah. Pelik sungguh lah, ya Allah. Tak tahulah, takut orang kata, yalah kita kena beri semula lah Kelantan. Tak payah kita nak masuk campur lah. Suruh semua. Jadi orang nak buat apa pun ingat sepanjang 60 tahun dah. Mula tahun 57. Merdeka sampailah sekarang. Lebih kurang berapa dah? 7, 8, 9, 10, 56 tahun. 56 tahun. Sejak merdeka sampai sekarang, tengok masyarakat kita jadi macam mana. Agama hancur lebur. Yang murtad ratusan ribu, yang tidak ada ayah, anak yang tak ada ayah ratusan ribu, yang tak sembahyang lebih 50%, yang tak menutup aurat kalau perempuan lebih daripada 80%. Sekira-kira yang kes kecurian, walaupun pihak berkuasa mengatakan kecurian terkawal, tetapi masalah jenayah terkawal. Tetapi polis sekarang baju kalih peluru dah. Dulu bukan baju kalih peluru, sekarang dah semakin terkawal. Kalih peluru dah pula dia. Sepatutnya pakai baju pagoda lah. Dah terkawal dah. Hina pihak berkuasa. Kalau hina minta maaf, terlepas cakap. Nak beritahu. Itu keadaan.
Jadi kita pelik macam mana jadi nak serah sahaja kepada orang yang merosakkan negara, yang hutang negara 500 bilion dah, dan negara hampir bankrupt dah, yang sampai satu tahap kalau bankrupt, rakyat ni duit jadi rendah harga, jadi nak beli barang tak mampu, sampai tahap ke bola, tak boleh nak tolak, pelik kalau tak boleh mengundi, jadi pelik. Minta maaf lah kalau ada yang tak nak mengundi kat sini, minta maaf. Itu yang kita nampak. Kalau tuan-tuan nampak macam lain, bincanglah. Sama-sama bukan atas dasar nafsu, keinginan. Kita nak cari kebenaran dan kebaikan. Itu sahaja. Itu sahaja. Nak cari kebenaran dan kebaikan. Sepatutnya bersemukalah orang yang contohlah. Kita ada di kalangan kita tak nak mengundi dengan mengundi. Bersemuka, tanya pandangan ulama-ulama yang banyak. Macam mana hukum sebenarnya. Tuh. Sikit lagi 2-3 minit. Dan demikianlah pada puasa dan zakat jika ada baginya harta, dan haji jika wajib ia atasnya, dan demikian juga pada jualan-jualan jika ia berniaga. Asalnya tak wajib, contoh mempelajari ilmu zakat. Asal tak wajib bagi orang miskin. Tetapi apabila dia dah kaya, dia wajib keluar zakat. Masa tu wajib dia belajar. Orang nak pergi tunai haji, wajib belajar. Kita orang tak mampu pergi haji, tak wajib kata ulama. Tetapi apabila dah naik nama nak pergi haji, mula kursus. Tu wajib belajar lah tu. Sebelum tu kita belajar tak? Tak belajar. Selagi nama tak naik, selagi belum kata ada kursus berseri haji, kita tak belajar pun satu persatu mengenai ibadah haji. Berdasar, tidak sebab kamu orang tak mampu. Apabila kamu mampu dah, maka wajib kamu tunaikan haji. Apabila wajib tunaikan haji, secara automatik wajib belajar ilmu menunaikan haji. Apabila kamu banyak harta, maka wajib kamu belajar ilmu beri zakat. Kita pun kadang-kadang minta maaf lah, nak cakap boroh sikit. Malam ni banyak boroh. Orang bayar zakat, kadang-kadang kita tengok sebahagian kawan-kawan. Dia bayar zakat pun kerana kepentingan diri sendiri. Sibuk. Kalau saya bayar kat sini ada resip tak? Tanya resip. Tak. Pergi kat sini ada resip tak? Tak ada resip, saya tak boleh keluar zakat kat sini. Saya nak yang ada resip. Kenapa? Sebab boleh tolak semula cukai pendapatan. Tengok nak untung lagi keluar zakat pun. Dia tak ada nak fikir orang sebelah rumah boleh makan ke tak. Tak fikir, itu nombor 2. Nombor 1, resip ada ke tak ada. Nak tolak cukai pendapatan ni. Tak sampai tahap tu, minta maaf lah. Sepatutnya kalau nak tolak cukai pendapatan pun sila separuh sudah. Separuh lagi keluarkan, cari orang betul-betul berhak. Sebab saya tengok kalau saya di Pasir Mas, kawasan kita tengok walaupun, minta maaf, tidak semua orang miskin kalau kampung kita sendiri yang menerima bantuan zakat daripada majlis agama. Betul tak? Tak semua dapat. Sebab kekurangan tenaga orang majlis agama untuk nak cari orang miskin. Satu. Yang kedua, orang miskin sendiri tak tahu saluran macam mana untuk dia nak minta zakat. Akhirnya terlepas orang sedemikian yang berada di sekeliling kita sahaja. Sebab tu di Kelantan, dia buat contoh. Kalau 10 orang kita tanggungan, kalau zakat fitrah lah contoh. 7 orang, majlis, 3 orang keluar sendiri. Dia anjurkan, carilah orang susah dekat-dekat tu. Kalau zakat harta, majlis tak ada nak ambil kira. Dia zakat fitrah je, dia tekankan. Sebab benda tu wajib atas setiap orang. Manakala zakat harta wajib bagi yang lebih harta. Manakala nak cari orang lebih harta bukan kerja majlis agama. Nak cek seorang-seorang hartamu banyak mana, hartamu banyak mana bukan kerja dia. Cuma kalau orang tu harta dia lebih, dia kena ada kesedaran diri untuk keluarkan zakat. Minta maaf lah. Boleh. Tak ada masalah. Nak cari ada resip pun boleh. Tak ada masalah. Tetapi nampak sedikit
ananiyah ataupun sedikit mementingkan diri. Demikian juga pada jualan jika ia berniaga. Kalau orang niaga, maka hendaklah dia belajar ilmu untuk jualan. Contoh orang niaga air kat pasar malam. Minta maaf. Kita beli air warna kuning, balik minum. Minggu depan beli air warna hijau pula, balik minum. Rasa sama dengan kuning juga. Lepas tu beli air Milo, balik minum. Sama juga rasa air kosong. Air kelapa lagi. Warna putih. Nampak kelapa parut tu sikit-sikit. Tak ada rasa air kelapa. Kamu nak niaga wajib belajar ni. Apabila kamu jual air kelapa, biar rasa air kelapa. Kalau tak orang panggil satu penipuan. Jangan main-main. Banyak kita minum, Allah air kosong. Tak, kelapa sebiji, air sebeldi tambah. Bila nak rasa air kelapa? Oh tu jahat. Tambah-tambah kalau laku. Milo yang mula-mula pekat laku. Habis yang laku orang ramai lagi. Yang kedua nasib lah. Tak, Milo 2 sudu lah. Masya Allah, tabarakallah. Tambah juga. Tu minum. Nampak keruh dah. Tak rasa apa-apa. Pelik sungguh. Yang magic macam mana? Ni, orang berniaga. Kamu wajib belajar ilmu perniagaan. Yang wajib macam mana? Buah-buah kita nak jual macam mana? Jangan sampai nak mudah-mudah aja. Kita tahu dah ada sebahagian yang buruk. Mudah-mudah kalau tak rugi aku. Dia fikir rugi dunia. Tak fikir rugi akhirat. Tak. Orang yang cermat, yang jual beli niaga, pilih sendiri. Nanti tinggal yang tak elok. Dah, memanglah. Islam pun tak suruh jual yang tak elok. Kalau nak jual juga, letak asing. Ni yang tak elok, harga dia 50 sen sekilo. Ni yang elok, harga dia RM1.50. Contoh. Orang nak berniaga, kamu kena belajar. Jangan main ikut nak jual sahaja. Itu masalah. Nak jual nasi pun berhati-hati. Lauk kita kalau bersatu, buatlah lebih kurang bersatu sahaja. Beli 5 buku, besar, buku kelima, kecil. Nak ambil untung kat situ. Beli kuih tiaw goreng pun gitu. Banyak. Sikit sahaja yang satu bekas. Nak berniaga, ilmu berniaga. Tak kira lah. Akhir sekali nak beritahu dalam bab ni, bab wajib menuntut ilmu. Apa-apa kelakuan yang jatuh kita ke atasnya. Kalau kita seorang berniaga, kita kena belajar ilmu berniaga. Kalau kita seorang yang berkaitan dengan tender, kita kena belajar ilmu tender. Boleh tak kita orang yang beri tender, luluskan tender, tiba-tiba orang yang dapat tender nak belanja kita, maka siakat 3 rasa, boleh tak? Dia tak beri duit ustaz, dia beri ikan siakak sahaja. Tak ada duit pun dia kata nak ucap terima kasih daripada hati yang tulus ikhlas. Letak ikhlas biji halal selalu, tu masalah kita. Kamu kena belajar ilmu berkaitan perkara tersebut. Banyaklah orang jenis dia kata kita ikhlas. Atas dasar ikhlas sahaja, sedangkan ikhlas tu sebahagian daripada syarat supaya amalan yang kita lakukan tidak terbatal pahala. Manakala untuk mendapatkan pahala betul dari sudut syariat zahir. Buat syariat zahir betul dah insya-Allah dapat pahala, tetapi bahagian hati dia boleh membatalkan pahala. Kalau semata-mata dengan ikhlas, zahir tak betul, awal-awal lagi tak ada pahala. Dia zahir tu. Yang kalau kita sembahyang bergerak roh yang dapat pahala, bacaan kita yang dapat pahala. Manakala dengan ikhlas ke, riak ke, takabur dan sebagainya, itu memakan pahala semula. Tetapi kalau semata-mata ikhlas, zahir salah, seumpama tadi saya beri contoh, terselak aurat dia, walaupun ikhlas awal-awal tak dapat pahala. Sekarang habis masa dah, tak sembahyang lagi dia contohnya. Ya Allah, minta jauh lah. Minta jauh kita orang yang
bermudah-mudah dengan perkara agama. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Kurniakanlah kepada kami mengikuti kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Jauhilah kami daripada mengikuti kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.